Cuba kau panggil Ijat, cuba kau panggil Arif. Sayang. Hey, Arif sayang. memang aku block lah kau je. Berani je aku block kau tadi. Assalamualaikum. Okay, korang semua okay ya? Okay. So hari ni kita akan buat podcast kita untuk hari episod kedua. So podcast kita minggu ni bertajuk Kawan Lama, Musuh Sekarang. So minggu ni bukan untuk macam kutuk-kutuk, shit talk ke, bukan lah. Dia lebih kurang macam kita bincang pasal orang yang shape kita into who we are today. Orang yang memang betul-betul ada influence dalam hidup kita walaupun kita dah tak kawan dengan dia. Lebih kurang macam tu. So itu apa yang kita akan bincangkan hari ni. So kita akan go one by one lah. Mesti semua orang ada macam orang yang dulu kita pernah kawan tapi sekarang kita tak kawan dah. Tapi kita still remember dia orang kan. Confirm ada. So kita mulakan dengan, siapa nak mula dulu? Arif? Sabar ya. Kita perkenalkan kita punya ni tetamu. Oh betul. Tetamu kita. Okay. Kita start dengan Ijat lah. Hai. Saya lah, aku start dulu. Hai. Kau start dulu. Hai. Nak introduce ke? Boleh lah, juga. introduce lah. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Izzat Hanafi bin Ali Rahim daripada Melaka. Boleh panggil saya Ijat. Okay. Kawan Kalau nak sembang pasal kawan tu, yang dulu kawan sekarang tak kawan, tak ada kot. Semua still in contact. Cuma yang tinggal tak contact X je lah. Tapi tapi walaupun tak contact dengan dia orang, tak contact dengan dia, tapi bagi aku, sepanjang aku bercinta dengan dia, ada banyak benda yang dia dah shape aku itu hari ini bukan aku yang dulu. So something yang aku suka pasal dia sebab dia bukan suka macam dia boleh bentuk aku daripada aku seorang yang kekanak-kanakan sampaikan aku macam mana korang kenal sekarang. Apa dia? Kanak-kanak sikit lah. Dulu kanak-kanak banyak. Sikit. Dulu. Dulu masa zaman ni yang ni sekarang ni cuba bagi kontras sikit. Sekarang ni Cuba bagi kontras sikit. Cuba bagi. Okay. Dulu aku suka cakap pasal orang, which is like bukanlah macam kita mengutuk, tapi kita bila jumpa orang tu, kau tahu pasal Mamat ni, aduh tak suka lah. So bila aku kenal dengan dia cakap, why not kita stop cakap pasal orang, kita cakap pasal self-esteem, kita cakap pasal diri sendiri. Sebab orang tak penting, orang kelilai kita tak penting, yang penting adalah diri kita sendiri. Satu. And then yang dia bentuk aku lagi, dia buat macam how to be a professional person lah. Itu something aku suka. Dia develop aku punya macam professional skills dekat dalam office. So bila aku cerita-cerita kat dia kan, apa dia yang aku buat dalam kelas ke apa ke, aku present, dia cakap, why not lepas ni apa you buat macam ni, cuba macam ni. Macam it's better to be a better person macam in the front of class kan, ataupun dalam meeting ke apa ke. So something yang aku suka kat situ lah. Kiranya dulu dia ni macam kau punya pembakar semangat lah. Lebih kurang lah. Oh. Dulu Ijat playboy lah. Sekarang ni macam aku tak playboy. Dulu Aku still. So apa yang membezakan dengan dia ada dulu dengan dia tak ada sekarang? Aku boleh independent lah. Tapi kau jadi independent sebab kau belajar daripada dia juga kan? Yes. Jadi kau berterima kasih lah dengan dia? Banyak benda kat aku berterima kasih kat dia. Dia Seperti bukan sebab contoh? setakat macam apa yang aku cakap tadi tu. Ada lagi benda-benda lain. Macam relationship aku dengan kawan-kawan, macam mana cara percakapan aku, macam mana aku interaction aku dengan orang luar, semua tu dia bentuk tau. Sebab kan aku dulu macam tak ada
aku tak ada adik-adik kan. So aku tak dapat nak adapt apa yang dia rasa. So macam tu lah. Betul. Aku pun sebenarnya setuju dengan apa yang dia cakap ni sebab mostly kawan aku yang cakap diorang jadi lebih baik tau lepas diorang jumpa dengan partner diorang, even dah break pun diorang bertambah jadi lagi baik daripada sebelum tu. Tapi ada juga yang tak belajar daripada kesilapan yang dulu tu, dia still juga jadi dia sama je, dia tak berubah pun. So ada juga macam tu, tapi aku rasa dia ikut jugalah kot partner kau tu. Kalau Ikut partner. kalau dia boleh ubah kau, okey tu cukup lah. Jadi sebenarnya kalau contoh Mhm. partner kau tu boleh ubah kau, adakah dia someone yang baik yang dilepaskan ataupun someone yang baik yang macam macam mana nak kata? Kau faham tak yang macam dia tu ada bagi impact yang positif dekat kita, tapi bila kita lepaskan dia tu, dia jadi macam lega sikit. Ada je. Impact dekat aku apa yang korang nampak sekarang lah, impact dia. Tapi impact dekat dia unexpected. Aku tak nak cakap. jadi sebenarnya dia baik ataupun dia jahat? Dia pernah baik. Asal Apa dia jadi pernah apa jadi baik? kat dia sekarang? Apa yang terjadi? Aku nak cerita pun aku sedar. Boleh spill the tea. Nama rancangan ni Spill the Tea. Ya, nama rancangan kalau kau dia nak cerita, SPT. kalau kau nak cerita, kau cerita apa yang kau selesa cerita je. Okay. Kalau nak kata cerita, dia macam ordinary budak KL dulu masa aku kenal. Macam biasa je lah, tak ada apa pun kan, tak ada nothing, tak ada apa pun. Tapi bila aku dah break up dengan dia, aku dapat tahu yang dia buat benda yang di luar kawalan. Sebelum dia jadi macam tu, dia banyak mengajar kau lah. Lepas tu dia culture shock tinggalkan dia untuk Aku rasa dia culture shock. Culture shock. Tak boleh buat apa lah tu. Tak boleh buat apa sebab dia asal daripada alamak tercakap pula. Kita sensor. Aduh, nanti tolong sensor. Aduh, Kat dia cut. nanti kat tolong kat. Aduh, aku tersebut pula. Aduh. Okay. Dia berasal daripada kampung lah kan, dekat Selangor. And then bila dia datang Melaka macam tak ada apa lah. And then bila dia duduk dekat rumah kakak dia dekat kawasan Shah Alam, dia start culture shock. Dia dah exposing herself rather than before. Tapi kau sebagai kawan, boleh tak kau ubah dia balik? Nasihat ke tak boleh? Kenapa memilih untuk tinggalkan terus? Dia yang pilih tinggalkan aku sebab aku terlalu baik katanya. Wow. Belasan dia. Wow. Inilah yang kita katakan lelaki ni terlalu baik untuk saya. Ini contoh kita boleh nampak. Aduh. Kenapa bila luar topik sikit lah. Tapi macam kenapa guna alasan terlalu baik? Macam adakah terlalu baik dan awak macam dah tak boleh fit dengan kita, ataupun kenapa biasanya macam terlalu baik digunakan? Adakah pihak perempuan boleh macam olahkan? Itulah bagi aku lah yang terlalu baik tu kan. Mungkin lelaki tu dia tahu, dia sedar lelaki tu tak buat salah apa-apa pun dekat dia, tapi dia rasa macam dah bosan dengan lelaki tu tau. Kalau aku bagi dia dah bosan tapi dia tak ada idea, tak ada alasan yang kukuh untuk nak berpisah. Itu dia bagi alasan tu je lah. Sebab tu aku rasa benda tu sangat bullshit. Tapi kalau aku tak suka, cakap je lah tak suka. Macam tu. Kalau kau rasa so, macam bosan, apa dia? Faham? So macam tu just like to rip the band-aid out lah. Macam tarik je lah. Macam awak terlalu baik, maknanya macam kita break up terus macam tu. Tak lah, nampak sangat kau couple dengan dia sebab hilangkan bosan. Faham tak? Betul. Faham.
Menarik insight. Menarik. Aku macam tak tahu setuju ke tak. Tapi aku suka lah jawapan tu. Sebab benda ni bukan jadi dekat lelaki je, kat perempuan pun ada. Lelaki cakap dekat perempuan, awak tu baik untuk saya. Lepas tu lala end up dia nak dengan orang lain. Macam, okay. Jadi, host Fahana ada cakap apa? Assalamualaikum. Aku pasal komen yang terlalu baik semua tu aku macam tak ada komen kot. Dia sebab aku tak pernah kena yang macam kau terlalu baik untuk aku. Aku tak berhak untuk dengan kau sebab apa kita tak sama level lah macam tu. Aku tak pernah rasa so aku macam aku tak tahu lah nak kata apa. Okay, aku nak tanya korang lah. Okay, kalau korang ada partner and then korang macam ada kerja yang korang kena buat busy gila kan, sampaikan korang tak ada masa untuk partner korang. And then ini salah satu reason aku ni tinggal lah sebab busy. So aku tak dapat bagi full attention dekat dia. And then dia cakap kat aku yang dia terlalu busy, tak nak bagi attention kat I, so let me off. Macam tu lah. So apa pendapat korang? Macam dekat orang yang ada kerjaya ataupun ada kerja, sampaikan dia macam still ada masa cuma tak habiskan the whole day untuk perempuan tu ataupun lelaki tu. Ya, bagi aku kena saling memahami sebenarnya. Kena berbincang lah. Janganlah terus hukum dia tak ada mata apa semua. Benda ni semua kena bincang sebenarnya. Tapi itulah ada juga kes yang awal-awal jumpa kata saya boleh faham awak apa semua ni kan. Tapi setelah end up bila dah jadi situasi macam ni, bila pasangan tu tak ada masa, dia pula yang komplain lebih. Mula-mula semua ayat manis, kata bolehlah memahami, kalau busy pun tak apa, faham apa semua kan, ni. Lepas tu bila dah jadi betul-betul jadi depan muka, terus demand lebih lah, komplain lebih lah. Bagi aku yang komplain banyak tu sebenarnya partner yang tak memahami ataupun dia saja nak cari sebab untuk bergaduh. Break up. Dan satu sebab untuk break up lah. Aku rasa tu je. Itulah. Dia kalau dia betul-betul nak dengan lelaki tu ataupun perempuan tu, apa-apa pun dia still akan usaha untuk betulkan balik. Tu je. Macam Kay cakap tadi lah, macam nampak sangat korang ada relationship sebab dia bosan. Dia macam, dia nak perhatian, dia tak nak relationship. Ya, betul. Satu lagi reason sebab kita orang pun LDR, long distance. Jauh. Faham. Kau bayangkan aku dekat Melaka, dia dekat Pahang. Jauh. Jauh. So dalam LDR tu, dalam sebulan tu berapa kali jumpa? Sebelum tu, couple berapa lama? 2 tahun setengah. 2 tahun. Lama. Tahun tu berapa kali jumpa? Setahun. Kalau masa dia kat Jasin, hari-hari jumpa. Bercinta time diploma ni. So lepas dia pindah Raub tu, dah tak ada jumpa lagi lah. Kita orang call lah. Tak jumpa langsung lah? Tak ada macam sebulan sekali? Tak ada sebab aku pun busy. Aku habis kerja pukul 12 satu pun meeting, pukul 12 satu kan. And then balik kerja tu baru aku start call dia. And tu yang dia cakap aku tak ada masa untuk dia. And then aku nak tidur awal sebab the next day aku kelas 8. Tapi dia macam dah lah gila tidur. Aku macam aduh nak ni. Tapi okay lah, ini semua pasal relationship. I mean couple, lelaki perempuan apa semua. Kalau dari segi kawan, lelaki dengan lelaki, ada tak dulu macam dulu kawan, sekarang dah tak kawan? I mean sama ada lost contact ke ataupun sebab gaduh ke? Laki jarang gaduh lah aku rasa. Ya tu. Aku tak ada lah. Macam aku kawan aku daripada sekolah ke, daripada diploma ke, sampai sekarang ke, kalau gaduh pun tiba-tiba baik.
Laki dia senang, baik. Dia tak tahu. Lagi senang Dia betul. kena gaduh sekejap je. Dia tak ada macam masa muka sampai Itulah perempuan jealous dengan lelaki. Kenapa dia? Jealous dengan lelaki punya friendship tau. Perempuan. Aku tak tahu. Perempuan lain kot. Yelah. Macam mana Kak Fana? Tanya lelaki. Ada tak cerita? Okay. Okay, aku ada. Okay. Aku ada seorang kawan which is roommate aku. Tapi lepas berapa lama macam tu dia start macam pulaukan aku tau. Macam ikut tajuk hari ni lah kan. Kita dulu kawan, sekarang tak kawan. Tapi sekarang dia tak ada bagi impact apa pun. Tapi satu benda yang aku macam jadi satu pemakas semangat aku, even though dia budak pandai lah beradik setiap sem. Dia pernah cakap kat aku yang Jad, kalau kau duk hari-hari couple, duk hari-hari kau dating, kau takkan dapat dekan, kau takkan dapat A. So sem tu aku pulun lah, kau end up aku perform lah tapi tak adalah aku dekan. So kat situ aku dapat buktikan even though aku dating, aku steady. Bukan aku main-main ke. Satu benda yang aku suka macam jadi pemakas semangat aku masa tu. Tapi sekarang tak ada aku. Okay, santai. Okay. Masa tu je lah. Masa aku gelak tu. Tapi okey, tapi itu kira okey lah kan. Kira macam ni dia dengki tapi dengki ke arah kebaikan tau. Bukan Yes. dengki ke arah tu. So okey lah. Tapi itulah teruk kat tu. Terus Dia bunyi aku, macam aku sakit the whole semester. Sebab nak sakit. buktikan pasal kan. Nak buktikan Yes. kau boleh buat. Aku Bukan nak orang prove dia. Kau pernah rasa macam sakit kepala stres tak? Sakit kepala yang macam ada satu dawai yang kat kepala belakang kau ni. Aku pernah rasa. Kau bayangkan sebulan aku makan Panadol, makan painkiller tak jalan. Sebulan masa tu dah nak exam, tengah exam. Serius lah. Sebab Dia nak waktu prove degree ke? Diploma. Degree tak ada. Degree Diploma. aku santai tu. Apa teruk gila. Betul tu. Pasal Tiba-tiba- sampai sakit ni apa tu? Tiba-tiba degree Sebab- macam relax tak ada apa kan. Dia gila tu. Tak Aku pakai macam tak ada calculator pun. Aku diploma pakai calculator banyak hari. Degree kena buat thesis pun relax. tu. Pelik. Sem ni lah yang macam sem 1, 2, 3 kecil je kan. Sem ni yang macam sikit. Saya ni struggle sikit lah. Dasar tu. Sem ni psycho sikit. Sekejap. Kita kembali ke K. Okay. K tadi ada cakap apa-apa tentang macam tadi K ada cakap something pasal jealous dengan friendship lelaki kan. Mesti K ada banyak cerita tentang girl on girl relationship. Macam ni Apa sebab yang membela dia? kan kalau kau ingat lah last week bila kau cakap pasal tajuk ni, aku yang paling happy kan. Kira macam sebab benda ni bukan nak kata selalu jadilah, maybe sebab tu dah cakap sebab sekarang ni kira kawan yang aku yang betul-betul aku rapat, yang betul-betul aku macam kontak selalu, kawan-kawan dekat UiTM tu. Kira kawan-kawan dekat sekolah semua dah macam setakat dekat Instagram macam tu. I see. Mungkin tak tahulah sebab ada satu kes tu dah tak jadi kawan sebab ada salah faham. Ada satu kes tu pun tak jadi kawan sebab dah lama tak kontak. Lepas tu bila nak kontak balik tu macam segan, malu. So macam lepas tu ada satu kes lagi tu kononnya hari-hari kata nak jumpa. Last end up tak jumpa juga. So dia ni aku selalu macam cakap dekat diri sendiri. Mungkin sebab mulut aku ni kot, diorang tak ada dah macam tu. Aku selalu cakap benda ni dekat Fahana, dekat yang lain apa semua. Pasal Tak pernah cakap aku pun. Ni kan. Tak pernah cakap aku pun. Kau siapa nak tahu. So macam tu lah. Even kalau aku tak tahu lah. Daripada apa yang aku nampak lah. Kalau lelaki korang tak bercakap 5-6 tahun pun bila jumpa balik mungkin akan okey. Tapi kalau perempuan
akulah especially, kalau aku dah tak jumpa 5-6 tahun, kita jumpa balik, awkward dia, ya Allah. Especially dekat kawan-kawan kau yang masa sekolah ke apa ke kau tak rapat sangat. Korang just tahu nama, tahulah sikit-sikit kan pasal dia punya background tapi tak rapat. So, at least kalau kau rapat, jumpa 5-6 tahun lepas tu pun korang still boleh bercakap. Sebab tu lah every time kalau aku kalau boleh nak jumpa kawan-kawan yang tak kisah pun kalau aku tak contact dia orang 5-6 tahun. Faham tak? Macam tu. Kalau at least macam just contact, I mean dekat Instagram ada, macam tu kan. So just tahu macam tu je lah. Janganlah macam expect kita kena selalu berbual tiap hari. Itu kurang. Just macam reply story gitu-gitu je lah. Macam tu je lah. Janganlah no langsung. Tapi tu lah. Itulah pengalaman aku. Setuju kan? Ada. Apa Arif? Setuju apa yang Kay kata? Aku setuju juga. Dia macam tu. Perempuan dia ada satu sikap yang macam kalau tak tegur, maksudnya antara kita macam maybe ada beef yang terjadi. Maksudnya macam maksudnya aku ada buat salah sikit kot macam tu. Dia biasalah perempuan kan memang akan cepat terasa kan. So bila tak bercakap, kita jadi macam aku ada buat salah ke? Lepas tu aku pun tak nak bercakap. Lepas tu dia pun tak tegur aku. Lepas tu aku pun tak tegur dia. Lepas tu tiba macam one day tu dia macam tiba-tiba tegur tu yang macam apa ni? Macam tu. Macam tu lah. Dia jadi macam Something's fishy. Yes. Tapi selepas dah menjalani hidup, aku rasa kalau tak bercakap, lepas tu tiba-tiba bercakap tu tak ada apa kot. Aku tak tahu. Baru terfikir Tapi kan, mendengar cerita K tadi yang macam perempuan susah nak kawan lama tu kan. Ada cerita dekat Twitter yang aku tengok baru-baru ni. Twitter ni? Aku tengok relationship antara lelaki dengan perempuan. Perempuan ni lagi lagi rapat tau. Macam kalau nak kata rapat tu dalam diorang punya conversation dekat WhatsApp. Macam contoh pesan sayang, I miss you semua, baby semua tu kan. Itu macam lagi itu sebab kita sebagai perempuan macam benda tu kadang-kadang aku panggil K sayang, kadang-kadang aku panggil okay baby macam tu. Kadang-kadang aku panggil member aku tiba-tiba okay sayang. Dia jadi macam bila perempuan panggil dengan perempuan macam tu, dia jadi rasa macam macam kau panggil aku okey je. Lagi sama nak. Aku panggil dengan ijat satu okey. Okey je. Dia setengah orang. Tapi bila lelaki buat dengan lelaki, dia jadi macam awkward untuk korang, betul lah. Itu yang aku macam mungkin sebab korang punya kejantanan tu kot yang menghalang korang untuk buat macam tu. Cuba kau panggil Ijat, cuba kau panggil Arif. Sayang. Arif sayang. Memang aku block lah kau Ijat. Berani je aku block kau tadi. Itu je yang menghalang. Dia tak ada pun yang macam kadang-kadang ada je perempuan panggil baby pun tapi still macam cakap belakang enggak ada je. Dia tak semestinya yang panggil baby tu mesti rapat sangat. Aku ada je yang orang yang aku tak rapat aku panggil sayang baby. Ada je. Itu dia. Halimi tadi ada point. Cepat. Apa? Point. Sorry. Sekejap aku nak refresh. Okay, aku ingat balik. Lagi satu aku rasa kan untuk add input aku rasa friendship lelaki dengan lelaki diorang ikut chemistry tau. Diorang tak ikut
betapa banyak information yang diorang bagi kat each other. So aku perasan perempuan dengan perempuan, diorang ada lagi banyak share information. Tapi lelaki dengan lelaki, diorang banyak share on like diorang tak feeling banyak. Diorang more towards aku ada kat belakang kau, kau ada kat belakang aku. Macam perempuan dia lebih kepada macam I'm telling you everything and then you tell me everything and then we're friends. Faham tak? Faham. Aku rasa banyak friendship lelaki yang diorang tak, bukan diorang tak percaya tapi diorang tak suka konsep oversharing. Dia bukan macam, konsep oversharing ni. Ni apa yang aku belajar luar. Dulu masa diploma aku ada belajar satu subjek namakan interpersonal communication, which is kita study pasal lelaki, kita study pasal perempuan. Lelaki ni dia ada satu masalah untuk expresskan apa yang dia rasa. So kita ni as lelaki memang kalau kita cakap sayang dia pun kita macam tak ada macam cakap aku sayang kau dua. Tak boleh garanti lah. Tak boleh garanti. So kita as lelaki memang ada masalah kat situ. Dan perempuan ni dia ada melebih-lebih pula dalam mengekspreskan apa yang dia rasa. So that's why like friendship lelaki ni dia berbeza dengan perempuan sebab lelaki ni kita ke arah betul apa cakap kau likings. Apa yang kita minat, apa yang okey contoh kau dengan aku ada benda yang kita minat, okey kita berkawan. Tapi kita tak rapat. Tapi dengan perempuan, dia orang lagi banyak share, lagi dia orang rapat. Ini apa yang aku dengan best friend aku sekalipun, aku jarang kontak. Tapi kita mesti rapat. So itu terms yang aku kata aku rapat ada best friend. Faham. Kau belajar interpersonal communication. Takut aku. Subjek tu best tau. Subjek tu best. Macam kau study pasal personality seorang lelaki, personality seorang perempuan. Macam mana kau nak tackle perempuan tu, macam mana seorang lelaki nak approach perempuan tu, and then macam mana in relationship, macam mana dah hujung, macam mana nak matikan, macam mana post relationship. So basically subjek tu best tau. Serious best. Kau belajar apa tadi diploma? Tak, aku tak dapat A, aku dapat B. Kau belajar psikologi? Tak, aku tak tahu lah macam kenapa ada benda tu. Kau dulu ambil diploma Kau ambil apa diploma? Aku diploma pengurusan ladang. What? So kau belajar emosi tu untuk kau bercakap dengan pokok ke? Tak adalah. Aku tak tahu. Mungkin untuk in future kan belajar benda tu. Tapi seronok dia belajar benda tu. Menarik. Dengan seronok betul. Aku setuju dengan point kau. Menarik. Ada masa-masa lagi aku akan share lagi apa yang aku study. Boleh. Aku rasa Ijat kena yang tu Ijat kena ada tiap minggu kan untuk bagi tahu pasal benda tu macam international apa benda relationship. Macam Ijat macam tak hal ini sebenarnya. Aduh, bodoh lah. Tapi okay, begitulah. Kalau topik kita dulu musuh lama kawan sekarang. Kawan sekarang musuh lama. Kawan lama musuh sekarang. Kawan lama musuh sekarang. Okay, tapi aku nak cakap musuh pun macam tak adalah musuh sangat pun. Sebab kalau aku punya case dulu yang apa kawan-kawan aku yang salah faham tu. Last sekali end up aku yang cari diorang. Kira macam kalau boleh nak mendamaikan lah kan. Lepas tu diorang pun terima balik. So macam tak adalah musuh. Kita tak bercakap dia bila kita dah makin besar ni kita rasa yang musuh-musuh semua ni macam benda macam kebudak-budakan. Yes, childish sangat. Masa zaman dulu, yelah masa zaman sekolah biasalah kot yang ada musuh-musuh. Aku tak suka kau, kau tak suka aku tak suka perangai kau. Masa diploma yelah. Tapi bila dah besar dia jadi macam musuh. Macam pelik kan kata tu. Benda tu. Itulah. Tapi aku pernah tu. Aku pernah gaduh dengan kawan. Kan dulu kan main WeChat kan. Oh dulu. Ya, kita orang tutup ada kat WeChat tu.
kutuk dekat dia macam kau siapa ni? Dengan Dia pembalas. status lah. Takut. Tak, serius aku pernah. Lepas tu dia yang paling kira macam tak adalah musuh. Kira macam kawan yang paling aku menyesal gaduh lah. Kan? Lepas tu, lepas dah beberapa tahun tu tiba-tiba nampak balik gambar dia dekat Instagram tu macam dia happy. Itu buat aku rasa macam asal lah aku tak kahwin dengan dia lagi. Macam tu. Padahal dulu kat WeChat kahwin lagi. Bergaduh nak, ya Allah. Kalau aku screenshot terbahasa. Saya setuju. Tapi kan dia dalam tak kelo. Apa yang aku nak cakap tadi? Like kebanyakan kawan aku yang dah tak ada sekarang semua macam rapat masa sekolah, rapat masa diploma apa semua tu. So macam tiba-tiba dah tak rapat. So macam tak pelik ke? Aku merasa kenapa tiba-tiba baru sekarang nak tak rapat gitu. Dulu kami lagi kawan jumpa sana sini, kongsi tu ini semua kan. So, macam sebab Itu beza lelaki perempuan. Betul. Aku rasa Laki perempuan ni dia akan treasure yang macam kita pernah kawan dulu, lepas tu tiba-tiba kita tak bercakap. Kita akan question benda tu yang macam aku pernah treasure kau dekat dalam life aku. Tapi kalau lelaki, aku rasa lah, kalau salah betulkan aku. Aku rasa kalau lelaki, kalau kau nak kawan dengan aku, kau kawan dengan aku je. Aku tak kisahlah kau nak pergi ke, kau tak nak ke, kau tak nak kawan dengan aku ke. Mungkin aku rasa macam tu. Tapi perempuan yang macam once kau dah kawan dengan aku, kita akan klik. Tapi bila tiba-tiba kau buat macam kau yang tiba-tiba renggangkan persahabatan tu, dia jadi macam asal tu. Tu kot beza dia antara perempuan dengan lelaki. Perempuan ni dia treasure everything. Lelaki takkanlah tak ada takkanlah tak ada point untuk tiba-tiba tak nak kawan dengan dia, mestilah ada sebab kan. Macam sebab apa yang aku pernah dengar, aku pernah nampak sendirilah. Ada 2 orang ni lelaki. Dulu rapat gila, siap jumpa sana sini ni kan. Lepas satu kes tu yang buat macam ni, kes tu berat juga ah. Lepas tu dia terus macam macam ni dah tak bercakap tau. So, macam itu korang pun mesti ada juga kan benda-benda ni walaupun jarang jadi. Kau ada. Aku ada. Mana? Aku dulu tak adalah rapat dengan seorang brother ni, tapi sebabkan dia jadi macam seorang imposter tau. Macam tu. Maksud? Macam mana? Aku pengawas dulu. Zaman sekolah lah ni. Sekolah lah. Cuma mention zaman sekolah. bila. Kau macam banyak zaman sangat. Sorry. Semua orang ada sama kan. Okay. So, masa tu macam aku beri pengawas yang baik lah. And then sampai satu masa tu aku kantoi dia orang esok aku kat tandas. And then start daripada situ macam dia dah tak suka aku. So dia cari point untuk jatuhkan aku. Kau bayangkan aku masa tu dah nak jadi ketua pengawas, alih-alih tak edit sebab dia punya pasal. Dia buat apa? Dia beritahu cikgu lah benda tentang repeat dia beritahu. Aku tak tahu benda. Tak edit. Benda yang merepek kau buat dengan dia. Maksudnya dulu kau rapat dengan dia, lepas tu dia macam sakit hati dengan kau, dia bagi tahu cikgu. Yes, macam tu. Apa snitch gila. Ya, snitch betul. Kau cuma menjalankan tanggungjawab kau je lah. Aku je nak tanggungjawab aku je. Aku macam start dari situ aku macam dah tak ada. Aku malas kan kau nak esok aku punya pasal lah. Start dari situ lah. Aku malas nak beritahu lah. Menarik. Dengki kan. Ya tu. Macam mana? Dengki dalam kawan pun jadi satu masalah agak. Satu lagi sebab dia nak cikgu. Tu sebab orang percaya cakap dia. Dia nak cikgu. Ada cikgu isap rokok. Tak boleh tahan ke? Isap rokok kat luar ke? Apa benda? Tahu dia. Ya zaman apa paru-paru masih segar kan. Nak rosak kan.
Paru-paru masih segar. Aduh. Kalau korang Tapi tu je lah yang Apa dia ke? kalau korang friend dengan perempuan, bukan kawan yang tu tau, kawan biasa, kawan perempuan, tapi yang bermusuh sekarang, tak ada. Ada? tak ada. Bagi Limit cerita. Okay. T. Dia sebenarnya benda ni baru lagi tau. Baru as in bukan degree lah, waktu diploma. Tak boleh. Tapi bagi aku still baru lah. Tak boleh. Aku dah dengar teh ni aku dah Tak tuang ada. air minum. Tak ada. Cerita Aku tak ni ada bosan air dia aku. Aduh. Kalau tak aku dah isak spill the tea Sorry kan. dia. Dah. Walaupun nama dia spill the tea tapi tak ada tea untuk kau. Aku ada teh kat bawah. Sekejap aku pergi ambil. Sambung. Mata. Sambung. dah berhenti. Aku nak pergi ambil. Okay. Sambung. So, kisah ni bermula waktu aku diploma. Aku ingat waktu tu SEM 2. Okay. So waktu tu aku animation je lah. Waktu diploma aku animation. So aku wibu lah. And then waktu tu aku ada jumpa seorang perempuan ni. Kita panggil dia Anne lah. Kita panggil dia Anne kan. Okay. Si Anne ni dia suka lah anime. Dia suka macam lukis. So macam naturally aku memang kawan dengan dia lah. Tapi macam jenis macam kawan-kawan kan. Macam kau tahu kan bond dia antara macam aku suka kau, aku jadi kawan kau. Ataupun macam tak, kita bro. Faham tak? So aku dengan dia bro lah. And then benda yang kita kena look out waktu kita first kawan dengan orang kan. First kali kita kena dengar ataupun kita kena sense ada red flag ke tak. So red flag aku waktu tu, nombor 1, dia benci hampir semua kawan aku. Which is like fair. Sebab memang kawan aku dengan dia macam kind of hating each other. Sebab macam kawan aku jenis yang macam tak suka weeb yang memang betul-betul weeb yang jenis macam dia datang macam Ohio, faham tak? So macam aku faham lah, diorang meluat ketat kan. And then, waktu tu aku macam, tak apa lah, tolak tepi. And then yang kedua, aku check dia punya social media. Dia jenis kutuk orang kat Facebook, kau atas semua benda yang orang buat kat dia, faham tak? Okay. So macam, dia jenis yang macam kutuk orang yang dia kenal 5 tahun lepas, dia jenis kutuk orang yang dia macam tak suka. Tak puas hati. Lepas, tak puas hati macam tu lah. And then aku macam bad feelings lah. Tapi macam sometimes kau kawan dengan orang, kau sanggup macam butakan diri kau sanggup macam tak, pura-pura tak nampak side tu. Sebab macam beside all of the negative part, she's a fun person now. And then yang ketiga macam tipping point dia lah. Yang ketiga aku ingat waktu tu kita orang dapat hang out. Tapi waktu tu dia cakap macam kalau si kawan aku nak ikut, dia tak nak ikut. So aku macam, okay, fair lah. Tapi waktu tu exam tau. And then benda yang aku nak buat tu lepas exam. So parents, diorang kena call parents diorang dulu untuk confirmation kan. So macam biasanya parents diorang akan bagi confirmation selepas exam, faham tak? And then lepas exam, tiba-tiba kawan aku nak ikut. So aku pun cakap agak dia, sorry yang si L nak ikut contoh. Lepas tu yang si dia pun cakap macam, serius lah nak ikut, kenapa kau tak beritahu aku awal? And then aku cakap macam, sebab baru lepas exam kan. Lepas tu macam parents dia pun baru confirm. And then dia salahkan aku atas 2 benda. 1, dia dah bagi tahu kat mak dia yang dia tak nak balik minggu ni. Lepas tu yang kedua, dia punya phone rosak. Tapi she put the blame on me. Dia macam, phone aku dah lah rosak. Lepas tu mak aku dah tak datang ambil aku. Macam mana aku nak balik bodoh? And then aku macam cakap macam, aku minta maaf. Aku memang nak tolong kau. And then aku cakap macam guna phone aku dulu. Lepas tu dia macam, mak aku tak angkat nombor orang stranger. And then dia macam marah aku gila-gila. I feel bad waktu tu. So macam in a way benda ni macam tak dua-dua tak salah kan. Macam tak boleh kontrol kan. Tak tahu apa jadi kan. So aku pun cakap macam aku minta maaf. Tapi waktu tu dia macam still marah Dia nak cool down, aku tak kisah kan. Lepas tu aku pun message kat dia. Aku cakap macam, sumpah aku minta maaf. Kalau ada apa-apa yang boleh aku buat, kalau macam ada apa-apa yang boleh aku tolong, kau beritahu kat aku sampai mak kau datang. Lepas tu dia cakap macam, dah lah jangan pura-pura nak minta maaf kat aku sedangkan kau have fun dengan diorang, faham tak? So aku pun macam, So aku pun macam, sedih sial. aku pun macam, okay. So
waktu tu macam aku macam tak apa give it like a month ke apa kan. Nanti dia elok ataupun nanti aku minta maaf kat dia kan. Lepas tu aku macam jalankan lah macam hidup macam biasa. And then kawan aku seorang ni Nafis ataupun Haikal lah waktu tu, macam kawan aku daripada diploma kan. Dia cakap macam, kau check tak FB yang CN ni. And then aku macam FB dia, and then aku check. Waktu tu dah 2 minggu tau. Semua post dia pasal aku dengan pasal semua benda yang berlaku atas detail. Di TikTok aku dekat Facebook ada lebih kurang 100 post tau. Banyak gila. Serius tak? Banyak siap. Tak ada 100. Dia macam dia tak mention nama aku. Cuma dia macam mention semua event. Lepas tu macam dia masukkan story kawan aku. And then yang paling aku tak suka bila dia masukkan kawan aku yang tak ada kena-kena langsung. Dia macam, pergi lah dengan kawan gay kau tu, faham tak? Macam, padahal macam, dia macam, faham tak? Aku macam, apa kena-mengena budak tu dengan benda ni kan? And then, aku macam, waktu tu aku dah macam, air roll lah, aku macam pening lah. So, aku pun message kat dia, weh, aku minta maaf. And then waktu tu, dia ada boyfriend tau. And then, aku dengan boyfriend dia, nak buat plan bisnes. And then waktu tu macam, waktu aku dengan boyfriend dia buat plan bisnes, dia macam dah nak break up lah. So macam aku cakap kat dia, weh, aku dengan boyfriend kau, kita orang dah macam dah nak finalize dah tau. So macam kalau kita orang buat bisnes ke apa, kau okay tak? Faham tak? Sebab macam biasa lah, sebab kalau aku buat bisnes dengan boyfriend dia, kalau break up dia macam jadi something yang tak sedap kan, faham tak? So waktu tu dia cakap, alah, okay je, kau dengan boyfriend aku macam bukannya friendship kita pun, macam kalau kita orang break up pun kau still boleh buat bisnes dengan dia, bisnes je pun kan. So aku macam okay lah. And then bila aku minta maaf kat dia, and then dia cakap, kau dah pergunakan aku untuk bisnes boyfriend aku. So aku macam, bila masa aku pergunakan kau? Dia cakap macam aku pergunakan dia. Lepas tu dia cakap macam aku hipokrit, aku macam penipu, something like that lah. Macam panjang gila lah. And then aku still mute dia. And then lepas sebulan, kau bayangkan dah sebulan, dia still update status aku. Iconic kat aku. Dia macam Betul saya aku nampak tak? Dia sebenarnya kau punya kewujudan tu bagi impact dekat dia. Dan maksudnya dia jealous dengan life kau. Betul. Lepas tu dia macam hari ni dia macam bangun pagi ni nak buat apa? Oh, Halimi buat apa? Lepas tu dia check kau. Dia check. Lepas tu dia cakap, oh hari ni nak kutuk Halimi lah. Macam tu lah. Tiap-tiap hari kutuk Halimi kan. So macam at that point aku rasa pelik lah. And then aku start reach out kawan-kawan lama dia yang dia tak kawan dah tau. Banyak tau, berlambak gila. Aku pun dah cakap daripada 100% kawan dia, 70% kawan dia yang dah tak kawan sekarang musuh dia. So aku pun reach out lah. Sebab selama ni dia macam shit talk pasal dia orang kat aku tau. Dia macam cakap macam, oh si A ni dia buat macam ni kat aku, si B ni buat macam ni kat aku. So aku macam, sekarang ni dia budak psycho kat aku. So macam aku nak faham lah apa yang jadi kan. Aku pun reach out lah dengan kawan lama dia kan. Oh, dia memang gila weh. Dia mak dia datang dekat dom kawan lama dia, menjerit-jerit kat kawan dia, and dia cakap, kenapa kau nak rosakkan anak aku macam ni Kau tahu tak anak aku ni bla bla bla, kau tahu tak anak aku ni baik. Lepas tu dia cakap something yang personal. Dia cakap something macam, kau kan kaya, kenapa kau masuk ATM? Faham tak? Mak dia cakap macam tu dekat budak tu. So daripada sini macam kita boleh nampak ada dua benda tau. Satu, kalau parents dah macam tu, anak pun most likely akan jadi macam tu. Especially kalau dia dah macam buat benda tu kat kau. And then second, kalau makin lama kau ignore red flag apa yang dia buat ke orang lain, dia akan buat benda yang sama bila kau dah bukan kawan dia. Itu apa yang aku experience yang agak ekstrim lah bagi aku. Yang macam, apa ni? Asyik kawan kau ni. Aku nak tanya. Aku nak tanya, budak tu, dia degree ke sekarang? Tak, dia dah tak degree sekarang, jangan risau. Tak, betul. Okay. Dia tak degree. Sebab masa diploma dulu, aku selalu nampak kau dengan seorang perempuan ni. So, aku ingatkan dia. Kan tahu? Oh. Jom. Jeng. Sebab budak tu yang aku selalu nampak dengan kau tu, satu bilik dengan aku sem 3 lepas. Sebelum
DKP. Dia, Oh. tak. Bukan yang tu. Dia bukan Bukan, Debri. okey. Jap, siapa ni? Siapa ni? Bukan kot, orang lain kot. Tak apalah. Aku ingatkan dia. Okay, dia mula dengan huruf Dah lah, apa? dah lah. Dah lah aku. Aku nak tahu. Personal boleh Okey, lah. okey. Betul. Aku tak ada teh. Aku ada air kosong Aduh. Tahu apa? Aku tak ingat nama dia. Aku tak tahu nama dia. Yelah. Sebab aku selalu So, nampak Kan? itulah kisah toksik Aku- aku. Sekejap bagi aku kunyah dulu. Tahu dah. Tak makan. Jom lah, kita kunyah sama dengan Fana. dia. Orang minum teh tu tau. Kau makan donat lah apa semua. Dengar cerita tau. Dia macam aku tengah tengok Netflix sekarang ni. Gila dia. Macam Aku macam nak ambil kuaci lah. Dia ambil. Wow. Dah syok tu. Ambil. Popcorn ke boleh? Tapi aku Aku ada dah kosong gigi dah tengah makan. aku ada bukan percaya. Percaya lah lebih kurang macam orang selalu kata. Kalau contoh orang tu selalu talk shit pasal someone dekat kita. Contohlah A ni selalu talk shit pasal B dekat aku. So dia macam mungkin kalau contoh aku tak kawan dengan A dah, kemungkinan A tu akan talk shit pasal aku dekat orang lain pula. Benda tu akan sentiasa berpusing-pusing, berputar-putar di tempat yang sama je. Sebab orang macam tu dia takkan stop cakap pasal orang selagi dia tak puas. Begitulah. Dan orang yang macam ni sebenarnya ada je dekat puncak, dekat keliling kita sebenarnya. Memang Dia lah. buat baik dengan kita. Belakang-belakang, aduh. Dia cakap Contoh, macam kita. kemungkinan macam aku. Aku pun Ah, selalu talk sama shit lah, kak. aku Macam hari K ni. nama. K pun. Kan? Terutama sekali Betul lah tu. Arif. Arif pun. Kan? Okay. Tak, Ijat weh, senyap Arif. je. Ijat macam Arif dia selalu mendengar je. Oh ya? Aku dengar. Aku mengiyakan je. Arif dia takkan dalam cakap buruk dia macam Arif orang. tu dia judge kita tau. Arif, itulah aku kadang-kadang bila aku bercerita, kita bercerita macam ni, aku dapat rasa Arif tengah judge kita tau. Kau jujur sekarang. Aduh. Tak. Aku buat status je. Nanti korang baca lah. Macam Aduh. Ijat dia bagi input tau. Ijat macam, aku rasa macam ni. Tapi Arif macam, Aku analisis dulu. Arif tak ada cerita. Kita pasal, so ni kawan jadi musuh. Mungkin tak terjadi kat kau ataupun mungkin terjadi dekat orang lain dan kau dengar ke. Aku macam tak ada tu sebab bagi aku kawan aku yang sebelum-sebelum ni tak ada buat masalah dengan aku. Aku pun tak ada buat masalah dengan diorang tu. Tak ada point nak jadi musuh tu kenapa? Diorang tak ada buat masalah dengan siapa-siapa. Diorang ada buat masalah dengan siapa tapi just macam tadi lah. Cakap belakang aku just dengar lah. Lepas tu diorang cakap cerita sini habis sini. Aku pun cerita sini habis sini kan. Itu je lah. betul keluar bilik lupa kan. Itulah tu. Sekejap. Aku nak cakap. Sebab aku rasa, apa yang aku rasa lah. Arif ni, bagi aku, Arif ni dia macam susah sikit nak dekat tau. Macam ni nak cakap, kalau masa mula-mula kenal, my first impression on him, dia just susah sikit nak dekat. So maybe lah, even perempuan-perempuan lain pun macam, susah sikit nak ni. Mungkin lah sebab tu kau tak ada masalah sangat kot dengan orang lain. Mungkin kot sebab diorang pun tak nak buat masalah dengan kau. Sebab diorang rasa macam kalau aku buat masalah dengan dia ni mesti aku habis. Macam tu. Masa Arif first degree tu kan. Yang awal degree tu Arif kan tak ada kawan dekat apa? Kat mana? Dekat pengarahan. Ya. Oh, tak ada kawan kat pengarahan. Bukanlah macam Okay. kau tak rapat dengan sesiapa lah. Lepas Okay. tu aku dengan K tengah buat mana koci. Ada kuaci. Macam sedap makan malam ni. Ada kuaci, Kau makan ada donat. donat lah. Air kosong.
Tak, Arif masa degree, masa tu aku tengah settle kan pasal degree dengan K. Masa dia macam tiba-tiba kan dari belakang kan dia cakap dengan aku, Fana kan, macam mana dia nak buat macam ni? Lepas tu kan, Siapa ni? Arif. Ayo. Lepas tu aku macam, aku melayan je lah. Lepas tu macam, dia first impression aku yang macam kau senang melekat dengan orang. Kau takkan ada macam satu klik macam ni je. Kau akan senang lompat kat sini, boleh. senang lompat kat sini. Adapt dengan environment. Yes. Kira je maksud PR kau bagus lah. Mungkin Entahlah, lah aku pun tak banyak sangat masalah dengan orang. I mean setakat yang kita orang tahulah kan, setakat yang kau cerita ni mungkin sebab tu kot tak banyak sangat orang tak bagi masalah ke kau. Mungkin sebab Arif baik kot. Sebab macam orang baik dikelilingi orang baik. Ada jahat. Kita baik je. Itu tu. Budak pengarahan Aku ni semua jahat baik. sikit. Lah. Kau sedap Betul lah. Aku dah Itulah lama bagi tak aku makan kacang. semua orang yang datang dalam hidup aku, alamak, ayat aku baku sikit lah, sorry. Semua orang yang hadir dalam hidup aku macam okey je lah. Diorang walaupun datang sekejap mesti ada Impact. something yang diorang bagi, benda yang baik. Betul. Tak ada drama lah hidup kau ni. Dia ada je cuma Tak dibesar-besarkan macam tu. Tak. Peaceful lah hidup Arif. Cuba tukar. Apa dia? Peaceful lah Arif hidup ni Arif. dia ambil yang positif Yang negatif tu pergi mampus kau lah. Betul lah. Aku suka style Arif sebab macam kita ni hidup ni apa yang aku macam self adapt lah. Kita ni hidup, kita bukan nak puas hati orang. So kenapa kita nak dengar yang negatif feeling kita tu untuk puaskan hati diorang, dan kena ubah hidup kita semata-mata nak puaskan hati diorang. Kenapa? Betul. We live for ourselves. Itu untuk balik. Betul. Ayat kau ni sama macam ayat Dika itu. Saya suka sedih. Saya suka menangis. Saya suka bila orang cakap buruk pasal saya. Aduh. Saya suka bila apa lagi tahu yang pelik-pelik ni. Disebabkan orang tak suka saya akan berjaya. Iyalah. Itu. Kalau aku nak tambah kau punya point tu Zat. Boleh? Silakan. Hidup nak puaskan hati orang semua tu kan. Dan benda ni pun jadi salah satu sebab kenapa perempuan yang dulu rapat dah tak berkawan tau. Dia I see. Sebab macam nak cakap sebab kita orang ni okey lah, of course, perempuan sekarang dia macam dah di-label as overthinking. So dia punya overthinking tu, kalau korang nak tahulah kan, overthinking tu sampai dia dah macam ni contohlah kita selalu kontak. Tak kisahlah dengan lelaki ke dengan perempuan ke apa semua kan. Selalu kontak hari-hari. Macam ada je benda baru nak cerita semua. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu bagi call ke atau WhatsApp ke apa ke, tiba-tiba tak balas. So macam lepas tu kita pun pula tak berani nak tanya kenapa lambat balas apa semua tu kan. So macam dia punya overthinking tu dia macam aku ni dia ni dah tak suka aku, dia ni dah tak nak kawan dengan aku, dia suka dia ni kan. Itu pun jadi case juga sebenarnya. And then benda tu dia sampaikan padahal kita tak tahu pun sebab betul kenapa dia macam tu. Tapi kita punya overthinking, kita buat reason kita sendiri. Lepas tu kita hasut orang lain pula cakap dia macam tu. Itu pun jadi sebab juga. Kenapa dah tak berkawan. Tak kisahlah dengan perempuan kedua. Aku nak tanya, kenapa perempuan yang ramai aku kenal dia ni selalu overthink? Adakah Aku overthinking ni sebab tak boleh lari daripada perempuan? Sikap perempuan. Betul lah, maybe sebab entahlah.
macam tadi itulah, kita bukan main lagi dalam WhatsApp dengan call semua okey sayang, okey ni kan dengan kawan-kawan perempuan apa semua. Okey baby ni. Dan last kat belakang kutuk juga. Faham tak? Kita orang overthinking sampai kena fikir juga perasaan diorang tau. Tapi kalau aku cakap sini, dia terasa tak? Dia terasa tak macam tu? Aku rasa itulah mungkin sebab kita overthinking sebab kita selalu cakap pasal orang juga. Contohlah aku cakap pasal Ijat dengan K. So aku cakap contoh. Pukul kan. Tak buat. Okay. Contoh lah. Aku buat macam tu. Lepas tu aku macam masa aku tengah sorang-sorang, tiba-tiba aku macam macam ni kalau sebenarnya K pun cakap pasal aku dengan Ijat. Macam tu lah. Dia sebab kita buat kat orang, kita takut orang tu pun buat kat kita. Sebab tu lah jadinya overthinking. Tak payah buat. Kan senang. Tak payah buat. Memang tak payah buat. Perempuan itu je topik nak berborak. Faham tak? Perempuan je topik itu je. So at the end of the day, it is self-toxicity kak. Yes, betul. Semuanya berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita buat macam tu, kemungkinan orang buat macam tu buat kat kita. So as a conclusion, jangan overthinking. Just think. Wah, yelah, senangnya menyelesaikan masalah aku untuk tidak overthinking. Wow. Wah, dah selesai masalah saya. Wah, saya dah tak depress. Wow. Okay, tak adalah maksud aku macam like kau kan selalu fikirkan macam tiba-tiba apa yang fikir cakap pasal aku macam tu. Something like that kan. Tapi why not kau stop cakap pasal macam tu. Kau stop thinking ke arah tu. Why not kau start macam mungkin kita tengah buat something so dia mungkin tak sempat nak reply WhatsApp aku. That's it. Menyebabkan korang depress ialah disebabkan punca start daripada overthinking lah. Aku buat apa tadi lah? Aku buat apa? Apa salah aku yang Kak Ki sampai tak reply WhatsApp aku ni? Lepas tu macam aku ada salah cakap ke? Padahal kawan tu tengah buang air. So something like that. So jangan cepat sangat buat assumption, jangan cepat sangat buat conclusion yang dia tengah tak suka kau. So that's how kita as lelaki berfikir. Be positif lah. Yes, tadilah seperti Arif. Yes. Kita overthinking sebab kita fikir benda yang negatif je ni. Betul. Kita fikir benda baik-baik je. Kalau kita fikir baik-baik, insya-Allah benda baik datang juga kepada kita. Betul. Aku setuju dengan saya retweet. Aku nak reply yang like gambar love Apple event tu. Comel dia benda tu. Ya doh. Kau tahu yang ada yang baru tu. Yang Dragon Ball tu. Dragon Ball tak dapat tu. Aku tak boleh. Aku pun sama. Aku tak tahu kenapa. Kena update kot. Asalnya. Wow, orang-orang Apple boleh cakap Elok sikit aku Android. Aku Android. Panas orang Apple. Kita penggemar Android. Tak, yang main Twitter. Itulah Lini. Janganlah yang Reddit je. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh masuk Twitter. Aku tak tahu kenapa. Twitter bagi aku macam Buang masa. Kan? Dia macam suspect. Sama je kalau main IG pun. Okay lah. Macam Twitter bagi aku, Reddit toxic, Instagram toxic, tapi bagi aku Twitter lagi toxic. Bagi aku kan, personally, Twitter, dia orang-orang yang retweet, orang-orang yang macam komen, dia ikut majority and then dia buat. Dia macam echo chamber, faham tak? Dia orang macam, apa benda yang Twitter cakap, dia orang tak fikir dia. Dia orang macam, benda ni popular. So benda ni kita kena support. Aku nampak banyak kali. Macam even
even orang tiba-tiba benci, let's say macam seorang ni orang cakap dia buat salah. Lepas tu kita tak siasat apa-apa lagi, kita decide untuk macam fikir yang memang dia salah and then kita termasuk dalam satu Twitter cesspool tu, faham tak? Sebab bagi aku Twitter dia banyak ikut orang, aku tak suka. Tapi even though platform Twitter salah satu platform yang kau kata sebagai platform yang toxic, tapi sebenarnya benda tu kau boleh elak. Macam aku, kalau kau tengok timeline aku retweet kucing je. Lepas tu aku pun retweet apa yang kau retweet. Tak ada, sebab aku kalau nak cerita pasal relationship yang gaduh-gaduh semua, aku malas nak baca. Aku macam lah, mampus sama kau punya relationship yang pasal lah. Tiba-tiba macam dia 10 RT I spill the tea. Itu yang aku malas baca. Macam kau punya pasal lah, kau punya relationship kan. Aku retweet kucing je lah. So aku blast the timeline. Terima kasih Ijaz. Sama-sama. Ijaz, tapi lagi sebelum Sana, kita punya ni berapa minit kita nak buat? Aku tak tahu. Aku tak tahu dah berapa minit ni. Ini kena bincang tu. Itulah, benda ni pun awangan lagi. Tak ada tetap. Kita kena tetapkan ni. Nak sejam ke 2 jam ke? Kocik sedap ni. Okay, ada lagi? Sekarang dah berapa minit? Aku tak tahu. Dia Sekarang tak berapa minit? tunjuk. Boleh nampak tak? Dia tak tunjuk. Kita Tunjuk. dah sejam setengah dah. Sejam 15 minit. Nah. Okey lah, kalau itu kita habiskan je. Aku bagi kata penutup. Okay. Okay, boleh. Okay, so interesting talk hari ni. Menarik. Terima kasih kepada semua yang join dan terima kasih kepada semua yang bagi pendapat ataupun bagi cerita. Jadi kita akan jumpa minggu depan, topik lain, bincang budak sama budak. Kita nak panggil diri kita apa Spill the tea sama spill the tea. Semua orang buat macam ni. Buat macam ni. Spillers. Aku tekan kunci tu. Kan? Aku macam, apa pasal waktu aku tengah cakap semua orang makan kuaci lah, donat lah, macam mana ni? Dulu tu. Minggu depan kita kena bawa makanan setiap seorang. Kita buat buffet. Dia macam spill the tea sambil makan snack kan? Kau ada lagi donat? Ada lagi donat? Amboi. Okay, terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.